Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan berita pada hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia. Berikut adalah perkara-perkara yang akan dibuat dan perkara-perkara yang perlu dibuat oleh Anwar Ibrahim kerana ini adalah manifesto daripada Pakatan Harapan. Nombor 1, menghapuskan kartel. Menghapuskan kartel sektor bahan makanan dan keperluan asas bagi menggalakkan persaingan dan membasmi kegiatan kaut keuntungan yang melampau. Nombor 2, jaminan kerakyatan. Jaminan kerakyatan dengan meminda perkara 14-1-B dalam Perlembagaan Persekutuan agar ibu warga Malaysia yang melahirkan anak di luar negara dapat menurunkan kewarganegaraan Malaysianya kepada anak mereka seperti kaum bapa. Pelaburan dan agropreneur muda. Memudah cara pelepasan cukai untuk pelaburan dalam sektor pertanian. Memperkasa program agropreneur muda dan program padanan bakat antara industri dan anak muda. Pertumbuhan keusahawanan. Menggalakkan pertumbuhan sektor keusahawanan di kalangan belia dengan menyediakan dana khusus, skim latihan dan langkah pemuda cara. Elaun penjagaan warga emas. Memperkenal elaun khas penjagaan warga emas bagi golongan caretaker yang menjaga ahli keluarga dari golongan warga emas. Insentif tingkat pengeluaran. Memberi insentif untuk meningkatkan pengeluaran bahan makanan supaya tekanan kenaikan harga boleh dikurangkan dalam jangka masa yang panjang. Subsidi penjagaan kanak-kanak. Memperkenalkan subsidi penjagaan kanak-kanak kepada wanita bekerja dari golongan B40 dan juga M40. Penubuhan jabatan agensi OKU. Menubuhkan jabatan dan agensi OKU untuk menyelaras bantuan dan peruntukan dari pelbagai kementerian demi menjaga kebajikan warga OKU. Program sarapan percuma. Melaksanakan sarapan percuma untuk semua pelajar di sekolah. Kad belia. Memperkenalkan kad belia sebagai naik taraf daripada kad siswa sedia ada dan akan digunakan oleh anak muda sehinggalah mereka berumur 25 tahun daripada umur 13 hingga 25 tahun. Memperkasa institusi kehakiman. Memperkasa institusi kehakiman syariah dari segi kesarjanaan dan pengurusan pentadbiran agar lebih efisien. Keselamatan data pribadi. Menjamin keselamatan data pribadi rakyat dari ketirisan selaras dengan Akta Pelindungan Data Pribadi PDPA dan memperkemas sistem penguatkuasaan bagi membentung aktiviti jenayah seperti aktiviti penipuan skam. Memperkemas proses pengambilan pekerja asing. Menangani kekurangan buruh dengan memperkemas proses pengambilan pekerja asing bagi memastikan operasi PMKS berterusan tanpa sebarang gangguan. Tiada penolakan ke TVET. Melaksanakan dasar tiada diskriminasi, tiada penolakan, zero reject policy untuk semua pendaftaran ke dalam sistem TVET. Akta Pendanaan Politik. Memperkenalkan Akta Pendanaan Politik bagi membendung genjala politik. Memperkenalkan Akta Pendanaan Politik bagi membendung gejala politik wang dan penyelewengan dana seperti 1MDB dan skandal SRC. Had Perdana Menteri 10 tahun. Menghadkan tempoh perkhidmatan Perdana Menteri, Menteri Besar dan Ketua Menteri kepada maksimum 10 tahun. Pemisahan kuasa pendakwa raya dan peguam negara. Memisahkan kuasa pendakwa raya daripada peguam negara untuk mengukuhkan kebebasan pendakwa raya. Peguam negara hanya bertindak sebagai penasihat undang-undang
manakala pendakwa raya yang berasingan membuat keputusan perkara yang berkaitan dengan pendakwaan. Kebajikan anggota keselamatan. Membentuk jawatan kuasa duipartisan Parlimen untuk mengkaji isu kebajikan anggota keselamatan dan peluang pekerjaan pasca perkhidmatan bagi melindungi kebajikan anggota veteran. Penyerahan geran tanah. Mempercepatkan proses penyerahan geran tanah kepada orang asal yang layak memiliki dan pengiktirafan hak pegangan tanah adat. Memastikan rakyat memperolehi geran tanah melalui program khas Perkhidmatan Negeri Sabah Pantas dan peruntukan sebanyak RM100 juta setiap tahun. Penyelesaian isu warga asing di Sabah. Menubuhkan satu pasukan petugas khas melibatkan agensi yang berkaitan bagi mencari jalan penyelesaian terhadap isu kebanjiran warga asing di Sabah. Menangani halangan diskriminasi. Membina Malaysia lebih harmoni dengan menangani halangan diskriminasi kaum, agama, jantina, fizikal, keupayaan fizikal dan mental termasuk jurang pendapatan antara jantina. Akta Penggal Tetap Parlimen. Mewujudkan Akta Penggal Tetap Parlimen bagi memastikan pembubaran Parlimen dan DUN hanya dilakukan apabila pangkalnya tamat. Harga tetap tiket perjalanan Sabah Sarawak. Memperkenalkan inisiatif Kembara Siswa yang akan menyediakan tiket perjalanan pada kadar harga tetap RM199 untuk penerbangan dari Sabah atau Sarawak ke Semenanjung atau sebaliknya dengan had 2 tiket setahun bagi setiap mahasiswa. Polisi Borneoisasi. Polisi Borneoisasi iaitu 70% perjawatan agensi pusat dan negeri untuk anak-anak Sabah dan Sarawak yang layak, terutamanya peringkat atasan. Timbalan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak. Melantik 2 timbalan Perdana Menteri, seorang daripada wilayah Sabah dan seorang daripada wilayah Sabah dan Sarawak dan seorang dari wilayah Semenanjung. Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963. Memastikan hak serta keistimewaan yang dipersetujui di dalam Perjanjian Malaysia 1963 serta laporan jawatan kuasa antara kerajaan IGC dilaksanakan. Pertanian moden dan pintar. Meningkatkan dan menggalakkan penggunaan teknologi pertanian menerusi geran atau pinjaman mudah, memperkasa penyelidikan dan pembangunan R&D. Allowance khas kehilangan pekerjaan. Memperluas allowance khas kehilangan pekerjaan kepada pekerja kontrak selagi mereka masih aktif mencari pekerjaan baru. Ambil alih selenggara pangsapuri kos rendah. Mengambil alih selenggara pangsapuri kos rendah yang berdepan pelbagai masalah akibat penyelenggaraan yang tidak cekap. Skim Mesra Usia Emas. Menyediakan skim mesra usia emas merangkumi voucher jom shopping RM100, khairat kematian RM1,000 dan jom travel yang menyediakan pengangkutan bas percuma ke pusat pelancongan tempatan. Suruhanjaya Perkhidmatan Kesihatan. Menubuhkan Suruhanjaya Perkhidmatan Kesihatan untuk menangani isu doktor kontrak, mengukuhkan pengurusan sumber manusia, perjawatanan, latihan dan perkembangan kerjaya para petugas kesihatan. Memerangi rasuah. Komitmen harapan mendukung aspirasi rakyat yang mahukan negara yang bersih, jujur, amanah dan bebas dari belenggu rasuah. Bantuan dan allowance penjaga. Menginstitusikan bantuan dan allowance penjaga bagi golongan yang terpaksa berhenti kerja kerana diperlukan untuk memenuhi kewajipan menjaga anggota keluarga yang ditimpa musibah. Perkhidmatan penjagaan bergerak mobile care. Menggabungkan agenda penjagaan di tempat kediaman in situ bagi golongan yang kehilangan kapasiti. Bantuan sara hidup BHSH. Meneruskan program bantuan sara hidup untuk membantu mengatasi kos sara hidup. Peluang ekonomi dan perniagaan. Menyediakan bantuan bagi meningkatkan penyertaan dalam perniagaan, pertanian dan penternakan termasuk skim kredit mikro,
dan skip sokongan pendanaan, latihan konsultasi pentadbiran dan kawal selia dengan kuota minimum 40% untuk golongan wanita dan OKU. Skim subsidi harga padi. Meningkatkan skim subsidi harga padi daripada RM360 per tan metrik kepada RM500 per tan. Demikian adalah antara yang menjadi tawaran kepada rakyat melalui manifesto yang telah diberikan oleh Pakatan Harapan. Juga satu lagi yang mungkin tertinggal adalah peluang pemilikan PPR, mewujudkan peluang pemilikan untuk penyewa, program perumahan rakyat PPR. Wah, mungkin banyak lagi yang saya belum baca, mungkin banyak lagi yang saya tidak sempat baca. Kamu boleh selidik sendiri di dalam tawaran yang telah diberikan dalam manifesto Pakatan Harapan. Kita jumpa lagi. Bye-bye.